Dia kata, ya, dia minta supaya kita rekodkan. Jadi cikgu rekodkanlah. So kita nak lihat tentang proses pilihan raya, dan hari itu kita telah lihat tentang sampai di sini kata sahabat cikgu, iaitu tentang proses pilihan raya. Betul tak Nafi Iman? Kita baru sampai ke proses pilihan raya, betul kan? Jadi Nafi Iman je cikgu yang petik ni kan? Betul ke betul? Betul. Dia tergagap tu betul cikgu. Okey, Tak baik. tak. Makan je gue makan. Makan. Silakan. Okey. Baik. So kita akan lihat proses pilihan raya hari ini dan kita akan memulakannya. Kita mulakan dengan marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. So itu kita tengok. Jom. Wow. Okey. Cikgu ni lagu baru ke yang cikgu ambil daripada video tu? Tak. Memang ada video sebenarnya tadi. Okey. Oh, Baik. okey. Okay. Hari tu ayah saya buka lagu tu dekat depan. Dekat ruang tamu. Oh ya ke? Bagus saya tengah masak lepas tu tiba-tiba macam terkenal lagu ni. Okey. Kamu tahu tak, satu perkara berkaitan subjek sejarah ni, subjek sejarah lah satu-satunya subjek yang kamu boleh bawa bincang dengan mak dengan ayah kamu. Betul. Kalau subjek maths ke kan, subjek BM ke ataupun subjek-subjek lain payah sikitlah. Tapi kalau sejarah, confirm dia orang boleh bincang. Cubalah. Kan cerita tentang ni apa semua kan, tentang pilihan raya ataupun semua, mesti dia orang macam betul lah. Kan. Jadi bila ditanya, mana kau dapat ni kan? Oh, kita orang belajar tu ni dengan cikgu Rafi apa semua, so tentang pilihan raya. Confirm dia kata, wah hebat ni. Hebat anak saya ni kan. Mestinya. Maknanya subjek sejarah memang subjek yang boleh bawa bincang. Member saya kena pijak dengan ayah dia sebab salah pilih fatal. Okey. Explain admit. Admit tak boleh. Admit tak boleh kan. Tak pasal-pasal kau makan kaki saya setuju. Jangan tanya admit pada mak dengan ayah kamu. Okey. Sejarah okey. Ya, betul. Okey, ya betul. Kan. Apa yang tu kata hebat ni. Bayar cerita pasal MX kena tampar. Ya, kan. Jadi ataupun bapak kamu buat lawak lagi. Kan? Dia cakap apa? Kan? Kamu tanya pada bapak kamu, "Pak, X tolak Y berapa, Pak?" X tolak Y, Y jatuhlah, X berdirilah. Kan? Sudah. Kan, jawapan pelik-pelik je. Ibu tahu tak itu macam ibu saya tak layan dah. X tolak Y, X tolak Y, X baru. Ush, bila masa ada X. Aduh, korang ni. Okay, jom kita belajar. Okey. Baik, kita lihat proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Sebelum itu, cikgu lupa lupa nak mentionkan kita ada siapa dalam kelas ini sebelum kita mulakan kelas. Okey, kita ada siapa pada malam ini? Kita ada Diana, kita ada Amirul Hazim, Lana. Hai Lana. Seronoklah Lana, satu lagu untuk dia. Lepas tu Siteshwar, dan juga kita ada Engkaishen, Ikhwan, Anuja, Mageswara, Nur Azma, Nazmi, Arisha. Okey. Kemudian kita ada Afiq, Adam, kemudian Vines. Hai Vines. Kemudian kita ada Sushmita, kita ada Fazlin, Wan Irfan, Hannah Liana, hai, dan juga Hannah Tan, hai, dan juga kita ada Fakhrin, Nafis Hakimi, kemudian Cica Raga. Siapa pula Cica Raga ni? Okey, kemudian Nuzul, Aisyah Damia serta Rosham, dan kita ada Nafi Iman, Waiting, Priyanka, Krishan, dan juga Afif. Hai Afif. Dan juga kita ada Zaim. Hai Zaim. Diftech, Yazid, Aisyah, Amal Aufa, serta kita ada Rizki, Lutfan, Ain Amni, Umar, Hani Sofia Hasno, dan Irina Sofia. Hai Dina. Dan juga kita ada Sarah, Haziq, Tasnim, Adriana, Hani, Nani, dan juga Nafis, serta Nurin Anissa. Hai Nurin. Dan juga kita ada Rafizuddin, dan kita ada Adriana, Haziq, Savita, dan juga Samuel. So hari ini malam ini kita ada 54 orang. Baru perasan kan ada 2 Hana. Okey, baik. Cikgu kita tengok kan. Kita ada lebih kurang dalam 54 orang. Tapi petang tadi cikgu tengok anak cikgu masuk kelas. So dia masuk kelas MC+. Okey, pembelajaran prinsip account. So bila cikgu tengok MC+ punya MC+ punya budak, ya Allah, 600 orang.
Cikgu cakap macam mana dia orang boleh buat untuk pembelajaran 600 orang. Fuh. Wah, 600 orang itu sikit. Kebiasaannya boleh cecah sampai 1,000 orang satu masa dalam satu kelas. Cikgu cakap, ui, dahsyatnya. Iyalah. Oh, Pelasian Pelasian memang macam tu. Kan? Cikgu rasa macam tak jawab pun soalan ditanya. Oh, ya ke Nuzul? I see. Oh, ya ke? Jadi, satu perkara yang tentang bila ramai-ramai ni, bila ada pelajar nak tanya, terjawab ke soalan tu satu. Kemudian boleh faham ke bila dah terlalu ramai sampai 500-600 orang ni. Cikgu yang 60 orang, 54 orang macam ni pun kadang-kadang tertanya-tanya juga kan. Cikgu, Ah. saya pernah tengok ada satu kelas tu kan, saya pergi free lah di online banking tu kan. Aha. Sampai 1,000, dia maksimum 1,000 orang, 900 Mhm. plus ada. Saya pun tak tahu macam mana dia orang boleh concentrate. Oh ya ke? Oh ya ke Idina? I see. Jadi bermakna nak unmute pun tak boleh. Oh ya ke? Jadi kesimpulannya cikgu nak tahu pendapat kamu lah Okey, sebenarnya nak tahu pendapat kamu Sebenarnya berapa ramai maksimum yang kamu rasa maksimum inilah bilangannya. Yang paling bagus, yang tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Okey. 60. 60 orang 50 ke 60 orang lah 100 cikgu. Oh 100 Kerana kalau 100 Yang tu cikgu kalau ada plus- boleh lah. Okey. Sebab cikgu rasa macam 54 orang, 60 orang pun dah okey, mungkin 50 ke 100 orang dah kira cukup cun lah kan. Nanti cikgu stres kalau habis 100. Cikgu pernah ke 100? Pernah. Okey, kelas form 3, form 4 pernah 100. Pernah. Tapi susah sikit nak kawal. Jadi cikgu rasa cikgu prefer antara 60 ke 80 orang cukuplah tu. Kan. Jadi kalau katakan 60 ke 80 orang, kalau katakan kelas kita ni, cikgu pernah berapa banyak? Paling banyak pun 100. Pernah 100. Paling banyak tak pernah lebih. Jadi cikgu prefer kalau katakan ada pertambahan pelajar selepas ini, mungkin sampai 80 cikgu akan tutup Sampai 80 orang cikgu akan tutup. So cikgu tak nak terima lagi. Bukan apa, sebab tak nak ramai-ramai sangat. Nanti sukar untuk kawal dan juga sukar untuk entertain soalan satu persatu. Paling kurang bawah 10 lah, 5-6 orang. Pernah je. Tapi cikgu layan je. Tak ada hal. Okey. Baik. Ada. Asalkan ada, yes. Cikgu pernah ada ya. ke online kelas seorang saja? Ada. Untuk pengetahuan Best kamu, kan? macam sekarang ni, cikgu ada pelajar 2 orang je satu kelas. Dan kelas itu adalah sejarah SPM ulangan. Pelajar nak ambil sejarah SPM ulangan bulan 9 ni tau. So budak dia 2 orang je. Cikgu terima dan cikgu boleh je, tak ada masalah. Sebab bukan bilangannya, tetapi kemahuan mereka nak belajar. Siapa nak belajar, cikgu bagi. Betul. Yes, Semangat itu. nak belajar. Semangat nak belajar, cikgu entertain. 2 orang pun tak apa, on. Kan. Yes. Sunyi apa pula. Right. So kita lihat. Okey, kita nak lihat hari ini iaitu proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Ya betul. Kalau SPM ulangan ni dia asing dia tak buat serentak dengan kamu, lain. Okey. Baik. Proses pilihan raya kita telah lihat hari itu iaitu pertama sekali iaitu Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan akan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Dan kalau kita lihat di sini, yang kedua, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Itu rang undang-undang diluluskan. Kemudian yang ketiga, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu dan di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Dan untuk pengundi, inilah syarat-syarat dia. Okey, bukan sebarangan orang boleh mengundi silakan Sush. Okey, iaitu bukan sebarangan orang boleh jadi pengundi iaitu mesti warga negara. Okey, rang itu benda apa cikgu? Okey, bagus. Rang undang-undang ni maknanya rangka undang-undang pilihan raya. Iaitu segala berkaitan pilihan raya dan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu undang-undangnya.
Dan undang-undang itu telah dibincangkan dan diluluskan untuk apa? Untuk menjalankan pilihan raya. Macam kita lah sekarang ni. Kan rang undang-undang kawalan penyakit COVID. Diorang dah bincangkan dulu. Bila dah bincangkan dulu, kemudian bila parlimen luluskan, rang undang-undang itu telah menjadi undang-undang kawalan penyakit, iaitu COVID-19. So sebelum diluluskan itu dipanggil rang undang-undang, iaitu rangka undang-undang. Boleh faham nampak tak? Baik, syarat untuk menjadi pengundi mesti warga negara. Kemudian berumur 21 tahun ke atas. Okey, ya, betul Anuja. Okey, dan individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan sebelum itu, maknanya sebelum tarikh 17 Oktober 1954, mereka telah tinggal di Tanah Melayu 6 bulan sebelum itu lagi. Okey, maka mereka layak untuk memohon sebagai pengundi. Okey, apa yang tambahan Nuzul? Apa yang tambahan? Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini pula berkaitan dengan penamaan calon. Kenapa ada Terengganu? Sebab Terengganu dia berbeza sikit. Dia berbeza sikit sebab dia lajakkan ke 29 bulan. Kalau tak silap cikgu, pada tarikh-tarikh tersebut pada 18 hingga 29 Oktober tu, Terengganu kalau tak silap cikgu, pada tahun 1954, pada waktu itu Terengganu sedang menghadapi banjir besar. Okey, banjir besar musim terkujuh, banjir besar. Sebab itu pendaftaran pengundi itu dimulakan lewat. Sebab Terengganu sedang mengalami banjir besar pada waktu itu. Kalau tak silap cikgu lah. Okey, baik. Kemudian yang keempat, selepas pengundi daftar semua kan, barulah penamaan calon. Jadi calon-calon nak bertanding itu dinamakan. Okey, untuk contohnya untuk kawasan Shah Alam. Okey, calonnya adalah yang pertama ialah Lana daripada Petaling Jaya. Dia mewakili parti DAP contoh. Kemudian Venus mewakili parti MIC. Kemudian juga kita ada Sushmita mewakili parti PAS untuk bertanding di Shah Alam. So ada 3 orang yang akan bertanding di Shah Alam. Contoh. Itu penamaan calon. Mewakili parti masing-masing. Dan kalau kita lihat, apakah syarat untuk menjadi calon? Nak jadi calon, mestilah warga negara juga. Kemudian berumur 21 tahun ke atas, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Maknanya, calon ini telah menjadi warga negara at least 1 year. At least 1 year dah jadi warga negara kat sini. Dan juga berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kenapa Saiful? Kenapa Saiful? Okey. Kenapa tu? Okey. Baik. Bagi menjamin pelaksanaan pilihan raya yang sistematik, pihak British telah melantik T.E. Smith, iaitu seorang pegawai untuk menyelia urusan pilihan raya. Tak, sekarang syarat dia lain. Syarat dia untuk menjadi calon sekarang ni, dia ada tambahan, iaitu apa tahu? Kalau nak jadi calon, kamu tak boleh diisytiharkan bankrupt ataupun muflis. Kalau kamu bankrupt ataupun muflis, kamu tak boleh menjadi calon. Sekarang ni ada penambahan ya. Tak boleh seorang yang bankrupt ataupun muflis. Baik. So itu yang keempat. Kamu tahu tak sebenarnya untuk menjadi calon bukan mudah Untuk menjadi calon kamu kena keluarkan duit. Kalau tak silap cikgu dekat 5,000 ke 10,000. Untuk dibayar kepada SPR. Kerana apa? Itu adalah untuk membiayai kos-kos. Kos-kos yang terlibat. Bukan rasuah, untuk bayar kepada SPR supaya itu adalah bayaran daripada calon. Untuk apa? Supaya SPR boleh menggunakan duit itu untuk apa? Untuk perjalanan pilihan raya. Seperti penyediaan tong-tong, kemudian juga penyediaan kertas undi, macam tu.
Okey, jadi penyediaan Dia tak makanan include siapa dia gaji untuk calon lain. tidak, bukan gaji untuk calon lain, tak. Dia macam yuran pendaftaran lah. Macam yuran pendaftaran lah macam tu. Oh. Okey. Jadi itulah dia ada bayaran. Jadi kalau muflis macam mana nak bayar? Tak boleh. Jadi sebab itu tak boleh kita kata tak boleh muflis Okey. Tidak. Okey, sebenarnya kertas undi apa jadi lepas itu iaitu kertas undi itu akan dilupuskan, iaitu dibakar dan dibuanglah. So dia tidak Cikgu, dia tak recycle ya. buat apa dia bakar? Dia kau tambahkan carbon dioksida, lebih baik dia recycle kan? Mungkin jugalah dia hantar ke recycle, tapi untuk guna semula kertas itu tak boleh lah kan. So mungkin dia recycle ke, dia ada dia punya plan dia lah. Macam tu. Ya, kertas undi tak payah tulis nama. Kertas undi tak ada tulis nama. Memang tak ada. Memang tak ada ya. Yes. Baik. Kemudian selepas dah dah penamaan calon itu, barulah bermula kempen pilihan raya selama 45 hari. Kempen pilihan raya ni tujuan dia untuk apa? Semua parti-parti yang bertanding ni akan berkempen untuk menyebarkan manifesto mereka, iaitu menyebarkan janji-janji pilihan raya. Kalau anda mengundi saya, anda akan semua apa yang anda akan peroleh. Saya akan membawakan anda kemajuan kepada kawasan kita. Sebagai contoh, okey, kita akan buat iaitu flyover daripada jalan raya ke rumah orang. Setiap orang dapat flyover. Wah, contoh tu satu. Contoh. Itu satu. Kemudian barang-barang keperluan dapur saya akan sediakan selama 1 bulan sekiranya anda mengundi saya. Contoh. Jadi itu adalah sembang kencang. Yes. Ni Itu macam cuba nak manipulasi orang untuk undi mereka. ini Wan Irfan, cikgu suka. Undilah saya akan bawa Singapura. Saya akan bawa Selangor. Pergi ke mana saja yang anda mahu. Ke Itali, ke England, silakan. Itu manifesto. Yes. Ya, itulah manifesto. Iaitu janji-janji ataupun kita kata matlamat sekiranya memenangi pilihan raya. Cikgu, tapi kan usually yang janji-janji semua tu memang dia orang selalu tak tepatikan, selalunya lah. Dia akan dipertimbangkan lah. Dia akan but not pertimbangkan lah. always. Yes. Nampak. Jadi sebab itu kalau kita lihat, so ada pertanyaan berkaitan dengan kalau kita kata bahawa betul ke haram dalam peraturan untuk menyatakan siapa kita undi. Okey, sebab itu dikatakan apa tahu? Okey, selalu kempen undi anda adalah rahsia. Anda tak perlu bagi tahu. Okey, bila dah tanda kan, saya undi BN, tak ada, tak payah. Okey, diam aja. Diam aja. Takut nanti target. Okey, tak payah. So itu yang berlaku. Tetapi semasa cikgu ingat lagi masa pilihan raya terakhir tahun 2017 ke 2018 cikgu tengah nak mengundi. Ramai orang mengundi tau, tengah beratur ni. Okey, 2018 waktu kat sekolah kan. Lepas tu memang waktu itu semua nak turunkan BN tau. Jadi kan ada orang depan-depan cakap apa tau? Okey, cepatlah sebab kita tu lama tau. Apa salah lama sangat ni? Apalah dia orang ni lama-lama sangat. Bukan susah pun. Pangkah je lah yang kita sedia tahu. Buang je yang lama. Dia orang cakap kuat-kuat. Buang je yang lama tu. Tak payah buang tak payah pakai lama. Kan? Kita semua dah tahu kan. Kita nak pilih yang baru. So semua macam gelak. Kik gelak kan. Jadi memang best lah masa tu. Tetapi ada yang lama. Memang betul. Duduk dekat ruang kotak tu. Dapat kertas. Kemudian kan. Cikgu ingat dekat 5 minit ke 10 minit. Kita orang kat luar kan tengok. Orang suruh tanda bukan suruh lukis. Dia pergi lukis kertas buat apa? Bangang tu. Jadi semua orang marah. Cepatlah. Bukan susah pun macam ni je. Lepas tu dah letak. Ini siap fikir. Kalau lama sangat tahu. Itulah. Ingat suruh lukis ke apa? Kan. Kalau suruh lukis lain lah cerita. Suruh tanda je kot.
Selamat Aduh. bukan sampai 8 jam. Ya. Cikgu, yang paling best untuk murid sekolah tu kan, kita orang akan tunggu esok cuti ke tak cuti, berapa hari cuti. Yes, betul. Dan betul Dave, cikgu betul ke dulu Najib letak undi palsu untuk menang. Banyak usaha-usaha ke arah itu. Okey. Banyak usaha-usaha ke arah itu. Namun akhirnya tumbang jugalah kan. Kalau dah tak mahu, semua orang tak mahu kan. Macam-macam cara lah. Okey. So itu kempen pilihan raya, kempen. So sampailah semua orang dah tahu matlamat setiap calon itu. So pada hari kejadian itu, okey, pada 27 Julai 1955 barulah mengundi. Itu yang ada keluar lagu apa? Jangan lupa 27 hari bulan Julai 1955. Kita jangan lupa mengundi ya. Saya rasa saya tak perlu cerita banyak. Jom kita nyanyi. Ikut saya nyanyi ya. Yang itu keluar lagu tu 27 Julai 1955. Jadi itulah yang berlaku. Okey, ya. Dan selepas mengundi itu, kalau kita lihat gambar-gambar, ni nak gambar-gambar orang mengundi semua kan. Dan pada yang ketujuh, peti undi itu, kalau kamu nampak peti undi itu akan dibawa ke pusat pengiraan undi. Dan di sinilah proses pengiraan undi dilakukan. Maknanya dibawa ke pusat pengundian, diorang akan buka dan keluarkan semuanya kertas undi itu dan dibuka satu-satu depan orang ramai. Betul. Okey, BN 1, buka lagi. OPAS 1, BN 2, satu-satu. Kalau ada 3,000 lah dia buat macam tu. Memang lama. Memang lama. Sebab itu kadang-kadang tunggu sampai tengah malam. Ya. Yang ni pun kalau macam apa dia, kalau selepas undi kan dia campak semua kertas tu kan. Ya. Ni pun berlaku sabotage, right? Berlaku sama? Berlaku sabotage. Dia kalau pengiraan undi tu yang dia buka tu susah untuk berlaku sabotaj. Tapi selalunya proses nak bawa kotak undi tu daripada pusat pengiraan undi ke pusat tu kan. Itu yang selalu orang ikut dan juga ada polis akan ikut. Bukan apa, takut ada sabotaj di mana akan letakkan kotak lain ke apa ke kan. So di situ mereka sangat-sangat berhati-hatilah. Jadi sebab itu perlu dilakukan dan selepas pengiraan undi itu dilakukan barulah pengumuman keputusan. Tidak. Undi tak akan dicuri, Dave. Tapi di Risau takut tiba-tiba ada satu tong yang orang lain bawa, tiba-tiba orang lain tambahkan, letakkan kat situ. Untuk supaya apa? Dikira sekali. Nampak tak? Itu sabotaj. Yang tu saya pernah buat, cikgu. Jadi sebab itu kita tak mahu benda-benda tu berlaku. Kat mana biasanya dikira undi? Biasanya dekat dewan-dewan kerajaan. Contohnya di pusat-pusat kerajaan seperti kalau di Shah Alam lah. Jadi kalau sekolah-sekolah tu dah buat pilihan raya, so peti undi semua dibawa ke dewan di Shah Alam untuk dikira. Di dewan besar, so dia akan kira undi satu-satu. Dia macam tu. Dan di situ diumumkan keputusannya. Okay. Ya, betul. Exit location tu memang secret. Yes. Nak tanya kan kalau dah sabotage, right? So macam mana untuk undian pula? Untuk undian macam mana? Kan kalau kena sabotage dah cemar dah undian. So Okay, macam mana? Okay. Dia kena buat undian semula ke atau apa? Okey, kebiasaannya kalau diketahui ada unsur-unsur sabotaj akan dibuat dua perkara. Sama ada undi-undi kawasan itu akan terus dibatalkan semuanya di kawasan itu dan dia akan buat pilihan raya baru. Itu satu. Pilihan raya baru. Okey, ataupun satu lagi, undi-undi yang di kawasan itu akan dikira sebagai undi rosak. Dikira sebagai undi rosak. Tapi jarang berlaku sebab apa tahu? Kebiasaannya kalau dah berlaku sabotaj, dah dikira sekali, baru diorang bagi tahu, oh ini dah disabotaj. So kena bawa undi ataupun kena buat laporan polis dulu, bawa bukti dan sebagainya. Jadi agak sukar sikitlah agak sukar sikit untuk mendapat pengesahan di situ. Baik, jadi itu yang pentingnya, jangan gunakan unsur-unsur sabotaj. Baik. Seterusnya kita lihat di sini. Okey, pada tahun 1955 ini pecahan pengundi mengikut kaum, kalau kita lihat di sini,
Okey, kaum Melayu paling ramai iaitu 1 juta. Okey, dan juga kaum Cina ada 143,000, India 50,000 dan lain-lain 9,000. Jadi total rakyat tanah Melayu pada waktu itu hanyalah 1.2 juta saja. Sebab tak ramai. Tak ramai. Dan agihan kerusi kalau kita lihat 10 kerusi di Perak, 8 kerusi di Johor, 7 di Selangor, 6 di Kedah, 5 di Kelantan, 4 di Pulau Pinang, Negeri Sembilan ada 3, Pahang ada 3, Terengganu ada 3, Melaka 2 dan Perlis 1. So itu agihan kerusi mengikut negeri masing-masing dan parti-parti yang telah bertanding inilah dia. Parti yang bertanding pada tahun 1955. Tak apa. Nanti cikgu akan bagi tahu. Keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 iaitu Parti Perikatan, Parti Perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC. Kemudian Parti Negara, Parti Islam Sertanah Melayu iaitu PAS, kemudian Parti Kebangsaan Perak, Liga Melayu Perak, Parti Progresif Perak, Parti Buruh dan Calon Bebas. Menjawab soalan Dave tanya, cikgu, konsep kerusi ni saya tak faham. Sebenarnya begini, kalau kamu lihat agihan kerusi, bermakna satu kerusi mewakili satu kawasan. So kalau Perak 10 kerusi, maknanya ada 10 kawasan. Kalau Johor 8 kerusi, maknanya 8 kawasan. Dan juga Selangor 7 kerusi, 7 kawasan, Kedah 6 kerusi dan paling kecil Perlis lah. Sebab Perlis negeri yang kecil kan. Cikgu, Jadi dia ada satu kerusi saja. Cikgu. Ya. Maknanya kalau contoh kata Selangor punya kawasan ada 10 tu, tak semua 10 tu satu parti lah. Macam tu ada parti lain-lain. Tak. Sebenarnya dia konsep dia ialah satu kerusi tu untuk satu kawasan dan diwakili oleh seorang wakil kawasan itu yang mana telah menang dalam pilihan raya. Bukan ikut daerah. Zaman ini ada 52 kawasan. So 52 kawasan itu mewakili 52 kerusi lah. Dan 52 kerusi ni nak buat apa? 52 kerusi inilah yang akan duduk di parlimen. Yang akan bincang, yang akan nak buat undang-undang dekat parlimen. 52 orang. Tapi itu tahun 1955. Sekarang ni ada berapa? Sekarang ni, zaman sekarang ni, ada 222 orang. Bermakna 222 kerusi. Nampak tak? 222 kerusi. Yes. Ada 222 kerusi di parlimen mewakili 222 kawasan. Itu sebenarnya. Cikgu, Ya. masa pilihan raya yang lepas ni, kenapa semua parti-parti yang opposition dikira sebagai satu? Dikira sebagai satu? Macam digabung. Okey. Sebenarnya gabungan tu tak ada masalah. Tak kiralah sama ada kita kata DAP ke, PKR ke ataupun Parti Bersatu ke, mereka bergabung menjadi Pakatan Harapan contohnya, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Itu hanya gabungan kerjasama. Gabungan kerjasama dan walaupun begitu, setiap kawasan yang dibenangi itu mestilah mewakili parti-parti yang kecil-kecil ni. Sama ada Bersatu, PKR ataupun DAP. Tetapi mereka boleh mengguna kami telah bergabung menjadi Pakatan Harapan. Itu boleh. Pakatan Harapan is not party. It's just gabungan. It's just gabungan. So bila pilihan raya mereka akan gunakan parti-parti asal mereka. Cikgu. Ya. Cikgu cakap dia gabungan tapi dia ada nama pakatan. Yap. Betul? Oh, betul. dia Pakatan macam bukan parti ke? Tak, dia pakatan Saya itu confuse cikgu. dia macam ni. Dia macam ni. Kita katakan sebenarnya yang akan bertanding dalam pilihan raya Pakatan Harapan ke PKR atau DAP? Pakatan. Tak. PKR. Tak. Yang PKR akan PAS bertanding semua tu. dalam kalau bertanding dalam di pilihan raya untuk satu kawasan, dia mestilah sama ada PKR ataupun DAP
ataupun juga ataupun kita kata sebagai bersatu, okey, atau amanah. Okey, itu parti yang bertanding. So dia macam perikatan lah. Tapi Pakatan Harapan ini adalah mereka setuju untuk bergabung bersama-sama. Oh, cikgu dia macam contohkan dia cakap peribahasa, lepas tu bawah tu dia ada pepatah, bidalan, peribahasa macam tu ke? Ya, dia pakatan. Okey. Bersama-sama. Kami bersama-sama. Parti-parti kami bersama-sama dalam Pakatan Harapan. Sama juga macam Barisan Nasional. Kalau bertanding dalam Barisan Nasional, walaupun dia guna Barisan Nasional, tapi dia punya yang bertanding tu, dia bukan mewakili Barisan Nasional, iaitu dia mewakili sama ada UMNO ataupun MCA ataupun MIC. Nampak tak? Yes. Cikgu. Ya. Maksudnya untuk menang seluruh negara Pakatan Harapan, tapi untuk menang setiap kawasan dia PKR, DAP semua tu. Lebih kurang macam itulah, tapi dia sebenarnya ramai yang confused. Dia macam ni lah. Okey, sekarang ni dah terlalu banyak pakatan, betul tak? Dulu ada MCA, MIC, UMNO. Tiga-tiga ni bergabung menjadi apa? Barisan Nasional. Setuju? Faham kan? Faham. So, mereka bergabung menjadi Barisan Nasional. Tetapi, okey, gabungan mereka ni adalah 3 parti berbeza tau. MCA parti lain, MIC parti lain, UMNO parti lain. Tapi mereka bergabung menjadi apa? Menjadi satu perikatan ataupun Barisan Nasional. So mereka bermatlamat yang sama. Matlamat mereka sama. Jadi kalau satu kawasan tu ramai orang Melayu, dia letakkan calon UMNO. Kalau kawasan tu ramai Cina, dia letakkan MCA. Kalau kawasan tu ramai India, dia letakkan MIC. Jadi apabila MIC menang, MCA menang ataupun UMNO menang, maknanya kesimpulannya, okey, Barisan Nasional itu menang. Nampak tak? Begitu juga kalau katakan Pakatan Harapan, kita ada PAS, contoh kita ada PAS, kita ada DAP, kita ada PKR, tiga-tiga bergabung menjadi Pakatan Harapan. Still yang bertanding tu adalah sama ada DAP, PKR ataupun juga PAS yang bertanding tu. Tapi diorang membawa agenda yang sama, iaitu agenda bersama yang mereka setuju tiga-tiga ni, iaitu agenda Pakatan Harapan. Nampak tak? Di situ yang kamu kena faham. Pening ya. Pening, tak ada masalah pun. Dia macam ni. Paling simple, iaitu apa tahu? Cikgu ada band. Cikgu ada band. Okey, iaitu cikgu pemain drum, kemudian ada pemain gitar, kemudian ada bassist, ada penyanyi. Okey, tetapi walaupun kami bermain muzik yang berbeza-beza, alatan instrumen beza-beza, tapi kami bersatu di bawah satu band. Dengan nama apa? Dengan nama, okey, band tu contohnya apa? Contohnya band Metallica. Contoh Metallica. Jadi kalau yang main drum siapa? Ni cikgu lah. Kalau nak main bass siapa? Dia lah. Kalau main gitar siapa? Dia lah. Nampak tak? Dia lain-lain subunit tapi bergabung bersama dalam satu matlamat dan agenda yang sama. Kan? Jadi itu kamu kena faham. Pakatan-pakatan ni sebenarnya mereka bergabung untuk matlamat yang sama. Kalau matlamat tak sama, mereka tak bergabung. Setuju tak? Kalau matlamat tak sama, mereka tak bergabung. Setuju. So matlamat mereka sama. So Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional, Perikatan Nasional sekarang ada. So diorang punya matlamat tu berbeza. Okey. So tetapi dekat sini, okey, ada banyak parti-parti mereka bersama-sama setuju untuk matlamat yang sama. Begitu juga pada sini. Yes. Kalau pada zaman dahulu dia macam ni ke, dia macam gabungan macam tu ke? Yes, Zaman dahulu. Ya, ada parti perikatan tu. Perikatan tu yang MCA, MIC dan UMNO ada. Ya, betul Nuzul. Betul. Jawatan untuk PKR ke PH ke boleh ambil. Ya, boleh. Kerusi panas tu apa? Kerusi panas tu adalah kerusi yang kita kata sebagai kerusi yang menjadi rebutan. Terutama sekali kawasan-kawasan yang hangat lah, seperti kawasan Kuala Lumpur,
Seperti kawasan Oh. so dia kawasan-kawasan yang maju itu kerusi panas lah, menjadi rebutan ramai. Itu sebenarnya ya. Sekarang PAS bukan dalam PH kan? Ya betul. Baik, kembali. Kita lihat pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955 itu, kita lihat okey, fahami yang ini. Okey, iaitu calon yang bertanding, kalau kamu lihat calon yang bertanding, perikatan letak semua kawasan. Kan ada 52 kerusi yang dipertandingkan kan? 52 kerusi, 52 juga perikatan hantar. Okey, satu kawasan satu calon. Jadi dihantar 52 orang. Bilangan calon dia 52. Parti negara hanya hantar 30 orang untuk 30 kawasan saja. Ada kawasan lain dia tak masuk. Okey, ada yang PAS 11 saja. Parti Kebangsaan 9 saja. Liga Melayu Perak 3, Parti Progresif Perak 2, Parti Buruh 4 dan calon bebas 18. Okey. Namun apabila selepas pengundian, selepas pilihan raya Persekutuan 1955 ni, perikatan menang besar. Daripada 52 kerusi yang dia bertanding, 51 dia menang. Satu kerusi lagi siapa menang? Satu lagi iaitu PAS, iaitu di kawasan Kelantan. PAS menang satu saja. Yang lain-lain kalah, habis kalah. Okey. So bermakna Cikgu Nathan ni ya. Kalau macam apa dia pilihan raya, usually macam parti seperti Pakatan lah, dia usually percentage betul-betul tinggi lah untuk berjaya. Iya betul. Biasanya untuk yang berpakat ini potensi untuk menang lebih besar. Sebabnya ada kerjasama antara parti. Dan perikatan ini dia menang besar sebab apa? Ada wakil UMNO iaitu wakil Melayu, wakil Cina iaitu MCA dan wakil India iaitu MIC. Tiga-tiga gabung dalam parti perikatan. Sebab itu dia menang. Sebab orang tengok, ini MIC mewakili kami juga. Ni UMNO mewakili kami juga. Jadi sebab itu idea parti perikatan itu dipersetujui hampir 90 ataupun 80% penduduk di tanah Melayu. Sebab itu dia menang besar. Okey. Okey, sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya Parti Bersatu. Ya, Parti Bersatu. Okey. Baik. Cikgu, Ya. apa yang berlaku like I don't know few days back when dia ada pertukaran antara tu kan? The Deputy Prime Minister and lagi satu Menteri Keselamatan tu. Sebenarnya apa? Saya baca tapi saya faham sikit je. Sebenarnya selama ini, selama Tan Sri Muhyiddin naik menjadi Perdana Menteri, kita tak ada timbalan Perdana Menteri. Ya betul. Kita tak ada. So sekarang ini baru dilantik, okey, iaitu Tan Sri siapa nama dia? Cikgu lupalah. Yang itu menjadi timbalan Perdana Menteri. Ya, Menteri Kanan tu kan. Dia menjadi timbalan Perdana Menteri itu je. Ismail Sabri Yaakob. Ya, Ismail Sabri itulah. Okey, diwujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri untuk membantu Perdana Menteri. Itu je. Kenapa tiba-tiba dia jadi timbalan? Jangan tanya cikgu. Apa yang berlaku sekarang ni cikgu tak follow sangat sebab terlalu banyak rumors. Okey, ada yang kata itu, ada yang kata ini, ada yang kata itu, ada yang kata ini, tapi kesimpulan bagi cikgu ialah senang je. Okey, sebenarnya bagi cikgu ya, semua dinosaur yang ada ni sila keluar, bagi orang muda boleh. Kan? Bagi kami handle lah. Masa cikgu dah. Ya kan. Kan? Peninglah korang ni kan. Kan handle kan PKP bagai apa semua tapi kes naik sampai 9,000. Dia macam PKP tambah 2 minggu tambah 2 minggu tambah 2 minggu. Kan. Negara lain semua dia macam 6 bulan sekali. Kan dia macam tak payah kan. Jadi macam itulah. Too old fashion. Yes. Bagi orang muda sikit. Yang cergas-cergas sikit kan. Macam Sarah ada, macam Rafizuddin ada, Nuzul ada kan. Misi rakyat yang viral tu apa cikgu? Misi rakyat yang viral tu adalah mission rakyat untuk menghentikan COVID dalam tempoh 77 hari. Itu cadangan dia. Yes. Yang orang yang letak yang warna hitam tu doktor tu dia apa cikgu? Doktor mana? And dia ada, I heard that baru saya habis kelas usungan, cikgu tu dia cakap dia ada 2-3 days back dia ada macam some people yang dia tukar profile is black color or some I think it's black color because for the doctors macam tu. Dia sebenarnya apa?
Okey, sebenarnya apa yang berlaku adalah sebenarnya sekarang ni hospital-hospital semua dah kita kata sebagai dah terlalu padat dengan pesakit-pesakit COVID, dan doktor-doktor serta nurses yang merawat pun dah exhausted. Dah sampai mereka kerja tak ada rehat, kemudian rehat yang pendek, kemudian gaji mereka dibayar ada ramai sebenarnya doktor dan nurses yang sebenarnya dia masih lagi kontrak, dia belum permanent. Jadi mereka mentally tired dan mereka minta hak mereka. Jadi sebab itu mereka ada buat solidarity, iaitu untuk berjuang bagi hak mereka lah. Dan cikgu pun kesian sebab cikgu ada juga adik ipar cikgu yang doktor dan dia jaga COVID dan dia pun kata memang teruk. Kerja sekarang memang teruk. Okay. Jadi sebab itu mereka berjuang untuk itu ya. Yes. Pinaka, okey, okay, sebab hospital Kak Ampan dah jadi hospital COVID. Yes. Nampak tak? Okey. Baik, itu berkaitan dengan pilihan raya 1955. Bagaimana dengan pilihan raya awal di Sarawak? Okey, untuk di Sarawak pula, pilihan raya tempatan pertama telah diadakan pada tahun 1956 dan pilihan raya ini diadakan sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Dan kita lihat pilihan raya ini bagi kawasan Kuching Municipal Council KMC, iaitu bagi Majlis Daerah Kuching, dan juga bagi Sibu Urban District Council. Jadi di sini kita lihat bagi pilihan raya KMC, Kuching dibahagikan kepada 9 kawasan yang dipanggil ward. Dan selepas pilihan raya itu, keputusannya adalah William Tan. William Tan ini telah dipilih sebagai pengerusi pertama KMC dan Ong Ki Hui sebagai timbalannya. Dan bagi pilihan raya di SUDC pula, Sibu dibahagi kepada 9 kawasan dan keputusan pilihan raya telah menunjukkan bahawa Ting Chiu Huat sebagai pengerusi SUDC dan timbalan pengerusinya ialah John Lu Ling Chong. Dan ini tindakan ini pilihan raya ini mendapat sambutan baik daripada rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan. Baik, itu berkaitan dengan pilihan raya di Sarawak. Okey, so hati-hati ya sebab sekarang ni kes COVID makin tinggi, jadi kamu terus berjaga-jaga di rumah. Jangan keluar. Jangan keluar. So take care. Ya. Baik. Kemudian pilihan raya awal di Sabah. Di Sabah, negeri di bawah Bayu pilihan raya kerajaan tempatan pertama lewat sikit, diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Elections Ordinance untuk 118 kawasan, iaitu ward di pihak berkuasa tempatan. So setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan selaku penguasa pilihan raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya itu, iaitu setiausaha kolonial, dan seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan dan calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Anda tahu tak apa maksud menang tanpa bertanding? Tahu tak maksud menang tanpa bertanding ni? Menang tanpa bertanding ni maksudnya adalah bila kamu daftar untuk menjadi calon di kawasan itu, tak ada orang lain yang nak daftar. Kamu seorang je. Tak ada yang nak lawan kamu. Bermakna, automatically kamu menang tanpa bertanding. Nampak tak? Jadi, itu dikatakan menang tanpa bertanding. Okay? Free lah. Free-free je lah kan. Jadi, di sini kalau kita lihat, Sabah Sarawak kira sebagai negara asing. Ya, betul. Sabah Sarawak pada waktu ini adalah 2 kawasan yang terasing sebab ianya belum masuk ke dalam Malaysia lagi, belum lagi ya. Dia terasing, tetapi still jalankan pilihan raya kerana British nak menjalankan dasar apa? Dasar dekolonisasi. Ingat balik dasar dekolonisasi itu apa? Iaitu dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Jadi tanah Melayu lain, Sabah Sarawak lain. Tapi diceritakan juga kerana apa? Kerana tak lama lagi pada bab tingkatan 5 kamu akan lihat Sabah Sarawak akan join menjadi Malaysia. Tapi dalam tingkatan 5 nantilah. Tingkatan 5
Tingkatan 4 ni kamu akan belajar sampai ke kemerdekaan tanah Melayu saja. Belum masuk kemerdekaan Sabah dan Sarawak. Tapi diceritakan juga untuk ceritakan apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak lah. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, parti-parti yang bertanding untuk kawasan seperti Sabah seperti USNO, okey, UNCO, Borneo Utara National Party, UNPMP dan juga Bebas. Dan kalau kita lihat banyak kawasan dimenangi oleh USNO. Okey, United Sabah National Organisation. United Sabah National Organisation, mereka yang banyak menang. Begitu juga di kawasan Majlis Undangan Borneo Utara, juga USNO banyak memenangi pilihan raya itu. So kita lihat di sini bahawa pemilihan wakil, ingat pemilihan wakil yang berintegriti, maknanya yang jujur, yang amanah ini dan ada jati diri yang teguh, okey, adalah penting untuk memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik di negara kita. So pilihan raya ini sebenarnya membuka peluang yang adil kepada rakyat untuk mengambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi di negara ini. So Nuzul tanya, kalau satu negeri itu contoh PAS menang semua kerusi tapi negeri lain tu PKR menang, PAS boleh ke kawal negeri itu? Yes. Okey, seandainya sesuatu negeri, contohnya di Kelantan okey, majority, okey, 60 ke 70% kawasan itu PAS yang menang, maka PAS yang akan membuat kerajaan negeri di negeri Kelantan. Nampak tak? Kalau katakan contoh macam PKR banyak menang di kawasan Selangor. Majority 60%, 70% menang PKR di kawasan Selangor. Maka PKR lah layak untuk menubuhkan kerajaan negeri Selangor. Boleh faham? Jadi itu mengikut majority. Itu yang dipanggil demokrasi. Tapi kalau Kelantan mungkin lain sikit iaitu demoloni. Kan? Demoloni tak su formula. Okey. Baik. Mahal pelik tu. Okey. Baik. Kita lihat. Selepas menang pilihan raya, dan kita tahu menang pilihan raya 1955 ni, kita tahu bahawa kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Melayu ini, Parti Perikatan telah membentuk Kerajaan Persekutuan. Of course, dia menang 51 out of 52. Nampak tak? Bermakna satu kerusi dia kalah. 51 kerusi dia menang. Bermakna dia layak untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Dan Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Dia Ketua Menteri lagi dia bukan Perdana Menteri. Why? Because Tanah Melayu belum merdeka. That is 1955. Kita tahu kan, kita merdeka 1957. So 1955 ni masih lagi dikawal dan juga di-manage oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kena faham sebab tu dipanggil Ketua Menteri. So, MPP, Majlis Perundangan Persekutuan, berperanan, fungsi dia untuk apa? Menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya membuat undang-undang, segala laws, segala do's and don'ts mereka akan buat di Parlimen untuk seluruh negeri-negeri Tanah Melayu. Ingat senang ke nak buat undang-undang? Kan? Kita nak buat undang-undang sekolah pun sikit punya susah. Kan? Baru implement satu je kan. Badge kena letak. Lencana kena letak di poket bukan di atas poket. Itu pun banyak yang langgar. Name tag kena pakai ramai yang tak pakai. Itu yang kecil pun susah. Kan? Ini kan pula nak buat undang-undang di peringkat Kerajaan Persekutuan. Nampak tak? Bukan senang boleh bertanya. Macam saya je tu. Kan, bukan macam kamu saja. Macam cikgu juga. Cikgu dulu pergi sekolah, kan, suruh pakai tie, tak pakai. Rambut suruh pendek, rambut panjang. Okey, cikgu dulu suruh pakai kasut hitam. Tak, cikgu pakai kasut cowboy yang warna hitam juga. Kasut cowboy, ada tapak belakang. Pergi sekolah. Ni, cikgu.
Form 4, Form 5. Okay. Tapi bila selepas result SPM keluar, one of the best student. Bukan nak bangga, tapi walaupun tak berdisiplin tapi belajar tip-top. Dia macam tu. Okay. Sebab kita dah ada elemen-elemen rockers lah masa tu. Kita ada elemen rockers. So dia rock sikit lah kan. Baik. Kita lihat. Tak berdisiplin bangga. I see. Okay. Baik. Kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan, okay, pada 1948 di sini. Okay, Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1948, okay, terdiri daripada wakil peringkat pentadbiran pusat, majlis negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi. Dan cikgu nak bagi tahu kamu sebenarnya jangan keliru. Ada dua majlis perundangan persekutuan, iaitu pada 1948 dan juga 1955. Kenapa macam ni cikgu? Mana satu ni? Tadi pilihan raya 1955 ni kenapa tiba-tiba 1948? Nak nangis lah, tak faham lah. Tak. Sebenarnya kena faham. Baik. Okey. Sebenarnya kena faham. Tapi sebelum tu kita copy dulu. Hari ni minta maaf cikgu dia agak excited sikit sebab apa? Baru Apa cikgu? First day of the week. Yes, bukan sebab blues tapi sebab baru lepas makan, okey, di 24 durian kan. Jadi macam excited sikit lah kan. Di 24 okey. Excited nak belanja muda-muda cikgu kan. Yalah. Minggu depan cikgu. Boleh. Seorang segigit Seorang segigit. Cukup. Seorang segigit. Cukup. Akan dapat. Okey. Macam fry satu je, yang ni seorang segigit ke cikgu? Ya, seorang segigit ya. Gigit Tak monitor. lah cikgu. Sikit macam tak cukup je. Kalau seulas okey lagi segigit tak tahan. Maai. Okey, baik kita lihat. Baik. Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Bagi tahu cikgu, what happened to Tanah Melayu on 1948? Siapa tahu? What happened to Tanah Melayu on 1948? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yes, sebenarnya itu kita telah belajar dalam bab 5. Yes. Ya, Persekutuan Tanah Melayu 1948, correct? Yes. Okey, baik. Kena agresif sikit sebab nak bakar lemak kan, banyak sangat makan durian. Okey, baik. So, semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu dah ada Majlis Perundangan Persekutuan yang tujuan dia untuk membuat atau menggubal undang-undang, ya, menggubal undang-undang. So, semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu, Majlis Perundangan dia ada 52 orang. Ya, iaitu kita lihat ahli tidak rasmi yang dilantik daripada kalangan masyarakat tertentu, 3 orang ex officio iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Ketua Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan, dan 9 orang residen iaitu residen British yang mewakili 9 buah majlis negeri. Kamu tahu kan bahawa residen British ni banyak terdapat di mana? Di Selangor, Perak, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Kemudian termasuk juga another 5 apa cikgu? Another 5 tu iaitu Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri Melayu Tidak Bersekutu kan ada penasihat British. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Total 9. So ada 9 orang residen British ini juga termasuk dalam ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Nak buat undang-undang. Sibuk kan residen British ni. Kan? Dah lah dia ambil barang kita pun semua. Lagi sibuk lagi nak dalam undang-undang. Aku lempang juga kan. Baik. Kemudian kita lihat di sini 2 orang pula iaitu wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan ada 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. So total pada MPP 1948 ialah 77 orang. Tetapi selepas pilihan raya Persekutuan 1955 tu kita lihat ada perubahan berlaku, iaitu pertambahan daripada segi bilangan ahli. Iaitu kita tahu bahawa 52 orang ahli tadi dipilih melalui pilihan raya. 52 orang tu siapa cikgu? 51 orang parti perikatan,
satu orang daripada Parti Islam Semalaya iaitu Parti PAS. Itu jadi 52 orang tu. Diorang masuk jadi Majlis Perundangan Persekutuan 1955. 35 orang lagi iaitu adalah ahli lantikan mewakili kumpulan-kumpulan berkepentingan. Seperti apa tahu? Ada yang dilantik kerana dia dalam bidang keusahawanan, ada yang dalam bidang perlombongan, ada yang dalam bidang perindustrian, ada yang dalam bidang pertanian. So dia ambil 35 orang ahli. Kemudian 11 orang menteri besar. Menteri besar kita tahu adalah menteri-menteri yang akan menguruskan, yang mengetuai pentadbiran setiap negeri-negeri. Kan? Setiap negeri kan ada menteri besar kan? So ada 11 buah negeri, maknanya ada 11 orang menteri besar yang akan dibawa ke dalam MPP, dan 2 orang wakil bagi negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. So jumlahnya adalah 100 orang. So itu perbezaan. Kenapa dia buat perbezaan ini? Supaya menunjukkan bahawa MPP ni memang dah ada pada tahun 1948. Tapi sekarang ditambah lagi, kerana selepas pilihan raya, ditambahkan lagi menjadi 100 orang. So inilah dia MPP 1948 dan 1955. So kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ini kalau kita lihat iaitu kesannya iaitu kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Kenapa Tunku Abdul Rahman? Kerana Tunku Abdul Rahman ialah Ketua Parti UMNO. Dan Parti UMNO adalah ketua bagi Parti Perikatan. Dan Parti Perikatan telah menang 51 buah kerusi. So layaklah UMNO memimpin dan ketua dia akan jadi Ketua Menteri. Iaitu Tunku Abdul Rahman. So, kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan beliau akan mengambil alih tugas pentadbiran tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. So, proses pertukaran dan pembaharuan pun berlaku secara berperingkat. Maknanya, diorang buat perubahan ini sikit demi sedikit. Dia tak boleh serentak. Dia tak boleh sekaligus. Kalau tidak nanti, dia tidak tahu, mungkin ada kesilapan. Sebab itu, dilakukan perubahan secara step by step dan mengambil masa. Dan Pesuruhjaya Tinggi British pula masih lagi Pesuruhjaya Tinggi British masih lagi memegang tapuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Maknanya British selagi belum merdeka, Pesuruhjaya Tinggi British masih berkuasa. Masih berkuasa di peringkat atasan untuk menentukan hala tuju negara. Tetapi kuasa pegawai ini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia, supervisor lah, sebagai supervisor atau penasihat bidang keselamatan. Dan susulan itu selepas pilihan raya ini, maka sistem ahli dimansuhkan. So sistem ahli kita telah pelajari dalam bab yang keberapa? Bab yang ke-7 hari itu kan? Bab yang ke-7 hari itu. Selepas pilihan raya, sistem ahli iaitu sistem untuk melatih penduduk tempatan mentadbir, sistem itu pun dimansuhkan. Dan dibuatlah Majlis Perundangan Persekutuan untuk memerintah negara kita. So, keanggotaan MPP ini menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan, manakala ahlinya dipilih oleh rakyat. Nampak tak? Sebab itu demokrasi, apa maksud demokrasi? Iaitu kerajaan yang mana pemimpinnya dipilih oleh rakyat. So kita rakyat jangan salah pilih. Sebab itu ramai yang ada juga tahu yang bertanya kepada cikgu, sebenarnya macam mana kita nak pilih seseorang sebagai calon tu? Adakah kita pilih manifesto dia ke? Atau kita tengok diri dia ke? Atau kita tengok parti dia ke? Mana satu? Kalau untuk cikgu cikgu akan memilih mengikut kepribadian dia. Pribadi dia.
Maknanya bagaimana dia tu? Adakah dia tu memang orang yang baik, mengamalkan ciri-ciri sifat yang baik, okey, bersantun. Jadi kalau ada ciri-ciri baik itu bermakna cikgu yakin dengan dia. Tapi kalau dia ni kita nampak dengan orang ramai pun tak tolong rakyat, kan, bash orang, kemudian pakai duit untuk menang, kemudian juga mementingkan keuntungan semata-mata, okey, dan memburuk-burukkan orang lain, itu tidak. Walaupun parti dia baik, tapi dia tak baik, cikgu tak pilih. Tapi kalau dia baik, parti dia tak berapa baik, cikgu boleh pilih dia lagi. Sebab mungkin dia akan buat perubahan bagi parti dia. Tapi parti dia, okay, kalau orang tu tak baik, parti dia baik, parti dia susah untuk membaiki diri dia. Sebab kebaikan seseorang, okay, kamu jadi baik bukan sebab orang lain. Kamu berubah, macam kamu semua berubah jadi baik. Sebab apa? Sebab diri kamu nak jadi baik. Betul tak? Bukan sebab orang lain suruh kamu jadi baik kan? Betul tak? Kamu yang nak jadi baik. Kalau kamu nak jadi baik, memang kamu baik. Tapi kalau orang suruh kamu jadi baik, kan? Memang kamu susah nak jadi baik. Ya, macam belajar. Sebab itu, macam kelas sejarah cikgu kan? Okay, macam kelas sejarah. Cikgu sebenarnya tak paksa kamu masuk. Tetapi cikgu cuba untuk memberi pemahaman yang baik dan pemahaman yang sehabis mungkin cikgu berikan supaya apa? Kamu ada perasaan nak masuk kelas ni. Kamu rasa tak payah paksa. Aku memang nak masuk. Itu yang cikgu nak. Supaya apa? Kamu buka hati kamu untuk menerima pelajaran. Ini kalau mak kamu paksa, kemudian kamu duduk, masuk je kan. Dengar je tak faham-faham kan. Memang takkan faham. Sebab kamu dipaksa. Baik, cikgu nak tanya. Berapa ramai kat sini yang dipaksa masuk kelas cikgu Rafi? Ada tak yang dipaksa masuk? Ada, tak ada. Tak ada yang aduh terpaksa masuklah kelas ni. Ada? Kan memang tunggu nak masuk. First dipuyuk, last kali tak rasa macam terpaksa. Alhamdulillah Wan Irfan. Tapi insting saya yang suruh masuk. Insting suruh masuk ya. Alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya di sini kerelaan kamu. Padahal kalau kamu tak masuk kelas cikgu tak pernah masuk, ya, mak saya nak masuk adalah macam mana lepas tu masuk tu sunnah. Okey. Sebab selalunya kelas sejarah apa yang kamu bayangkan? Kamu bayangkan, mesti cikgu ni bosan gila. Lepas tu mesti bosan, lepas tu mesti ngantuk. Dah plan dah. Betul. Kita masuk kelas sejarah ni aku nak tidur lah, siap-siap lah kan. Tak buku, nanti aku tutup kamera, aku tidur lah. Mesti macam tu. Jadi, tapi Alhamdulillah, tak masuk pun macam missing something. Yes, siap bawa bantal mula-mula masuk je Alhamdulillah. So sekarang ini kamu telah ada satu pemikiran berubah kepada sejarah sebenarnya very interesting. Cuma how you deliver lah kan, tu je. Dan cikgu pula korang tahulah, cikgu merepek. Cikgu kan merepek banyak. Tak apa-apa cikgu Rafi ni kan. Tapi kan, jadi cikgu harap dengan merepek ini kamu boleh faham lah kan. Kalau tak faham, sorry ya. Sorry. Sorry. Okey, minta maaf banyak-banyak. Tak apa lagi seronok cikgu suruh raya ke. Okey, Dina. Kan. Cikgu harap macam tu. Cikgu terkejut hari ni ada kawan cikgu, kawan wife cikgu, dia message, dia kata okey, dia message dia kata apa, bahawa anak-anak dia minta dia masuk kelas sejarah. So kawan tu tanya, dia tanya pada anak dia, nak masuk kelas apa? Nak masuk kelas sejarah cikgu Rafi sebab kawan-kawan dia beramai masuk kelas cikgu Rafi. Dia cakap macam aku kenal aja. Kemudian dia cek kan, rupanya wife cikgu pernah postkan dalam grup. Jadi dia cakap lah, rupanya suami kau memang mengajar sejarah Oh ya ke? Rupa-rupanya ramai yang kata kan, cikgu Rafi sejarah, ini cikgu tersohor ni katanya. Cikgu cakap, tersohor? Mana ada tersohor? Kan? Biasa-biasa adalah. Kan macam nak gelak pun ada. Okay. So, tersohor benda dah kan. Yang merepek ada kan. Tapi Alhamdulillah, cikgu rasa cikgu bertanggungjawab. Tapi cikgu memang deserve nama tersohor tu. Tersohor deserve No lah.
Tersohor di kalangan mak-mak kot. Ya kot, tersohor di kalangan mak-mak kot. Kan? Cikgu memang deserve sebab saya pernah try banyak kelas sejarah tapi I don't know, I leave that one tapi nak join yang ni. Okay. There's something kan when attract students. Iya ke? Tak, sebenarnya tak ada apa pun dalam kelas kita. Kamu tengok kan, tak ada apa pun sebenarnya. Cuma kita boleh berbincang. Ikhwan, jangan Ikhwan. Bahaya. Cikgu ni banyak niat nak membantu. Jangan Ikhwan, jangan. Kan? Goyang nanti Sebab goyang. tu cikgu, what goes around comes around. Ya ke? Ya ke? Alright. So tak apalah. Yang penting bagi cikgu tak perlu wawarkan sama ada cikgu best ke atau tidak. Kan? Yang dapat pelajaran daripada cikgu adalah kamu semua dan kamu sahajalah yang boleh menilai. So cikgu tak perlu wawarkan I'm the best, I'm tersohor, cikgu pakar ni, cikgu pakar sejarah. No, bukan. Not me. It's not me. So kalau dengar daripada orang lain kata, it's up to you. So it's not me. Okay, it's not me. Okay, yang tu kes waktu mengandung. Apa Nuzul? Okay. Tiba di situ. Okay, baik. So, kalau kita lihat, kita ada beberapa subtopik lagi seperti 8.4 dan seterusnya. So, cikgu tak bercadang untuk meneruskan 8.4 sebab rasanya macam ada 2 muka surat lagi. Nak habiskan ke? Ataupun kita akan bawa ke minggu hadapan ataupun kelas seterusnya berserta dengan soalan-soalan. Kelas seterusnya. Dan seterusnya tak overloaded tadi. Okay, kita dah overloaded. Okay. So apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Cikgu go very slow. Okay, very slow supaya kamu memahaminya. Bukan untuk hafal, untuk memahami. Sejarah kita nak apa? Kita blend dengan diri kita, kita rasa macam macam kita sedang belajar sejarah ni macam sedang menikmati aiskrim ataupun menikmati durian. Ada macam tu. Okay, baik. Cikgu janganlah. Saja bakal lain. Okay, baik. Okay, apa yang kita belajar hari ini iaitu proses pilihan raya, iaitu daripada proses Suruhanjaya penentuan sempadan. Kemudian kita belajar tentang rang undang-undang yang telah diluluskan, kemudian pendaftaran pengundi. Okay, daftar pengundi ingat Okay, sempadan, kalau nak ingat sempadan lepas sempadan, undang-undang lepas undang-undang, kemudian pendaftaran pengundi, lepas pendaftaran pengundi, penamaan calon. Selepas penamaan calon, barulah kita lihat berkaitan dengan kempen pilihan raya. Yang kelima, kempen pilihan raya. Kemudian yang keenam, hari mengundi. Dan yang ketujuh, dibawa peti undi ke pusat pengiraan undi. Dan yang ke-8, barulah pengumuman keputusan pilihan raya. Dan selepas keputusan itu, kita tahu bahawa Parti Perikatan menang majoriti 51 daripada 52 buah kerusi untuk membentuk Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dan begitu juga telah berlaku pilihan raya awal di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, baik. Untuk MPP di Persekutuan, kita tahu ada 2 iaitu bermula pada 1948 semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan sekarang ini pula dilakukan MPP selepas pilihan raya 1955 yang mana jumlah keahlian dia adalah 100 orang. Sebelum ni 77, sekarang ni 100 orang dan kesannya kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman telah menjadi ketua menteri dan sedikit demi sedikit Pesuruhjaya British telah melepaskan kuasanya kepada Tunku Abdul Rahman dan Majlis Perundangan secara berperingkat dan juga mengambil masa sedikit demi sedikit. Dan ini menyebabkan sistem ahli yang telah ditubuhkan sebelum ini dimansuhkan. Jadi itulah pilihan raya. Jadi kelas kita pun telah pukul 10. Jadi kita akhiri dengan lagu Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Kita jumpa lagi guys untuk kelas seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Lagu outro ke cikgu?